tetapi daripada mana-mana tindak tanduknya, kamu dapat merasakan bahawa dia tidak mahu perkara itu diketahui oleh sesiapa. Seumpama semasa bercakap, dia memandang ke sana, ke sini dan lain-lain perbuatan, maka perkara itu ialah amanah dan hendaklah kamu memeliharanya sebagai amanah. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa paling besar yang seseorang hamba akan bawa berjumpa Allah Subhanahu wa taala selain daripada dosa-dosa besar yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala seperti syirik, zina dan lain-lain, ialah seseorang yang mati dalam keadaan dia berhutang sedangkan dia tidak menyediakan apa-apa rancangan untuk melunaskan hutangnya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa paling besar yang seseorang hamba akan bawa berjumpa Allah Subhanahu wa taala selain daripada dosa-dosa besar yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala seperti syirik, zina dan lain-lain, ialah seseorang yang mati dalam keadaan dia berhutang sedangkan dia tidak menyediakan apa-apa rancangan untuk melunaskan hutangnya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, roh orang mukmin tergantung-gantung tidak sampai di tempat rahmat dan kebahagiaan yang dijanjikan untuk orang-orang yang soleh disebabkan oleh hutang selagi hutang tidak dilunaskan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampunkan kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk-duduk di halaman masjid di tempat yang biasanya jenazah diletakkan dan Rasulullah SAW pun ada bersama kami. Rasulullah SAW telah mengangkat pandangan baginda SAW ke langit lalu memandang sesuatu, kemudian baginda SAW menundukkan pandangannya. Kemudian dalam keadaan penuh berfikir, baginda SAW meletakkan tangannya di atas dahi lalu bersabda, Subhanallah, Subhanallah, alangkah kerasnya amaran yang diturunkan. Sayyidina Muhammad bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami hanya berdiam diri sepanjang siang dan malam itu sehinggalah ke pagi. Namun kami merasakan bukanlah satu perkara yang baik untuk kami berdiam diri. Lantaran itu pada waktu pagi saya bertanya kepada Nabi SAW, apakah amaran keras yang telah diturunkan ya Rasulullah? Baginda SAW bersabda, amaran keras telah diturunkan berkenaan hutang. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad ada dalam genggamannya, jika seseorang itu syahid di jalan Allah SWT, kemudian hidup kembali, lalu syahid lagi, kemudian hidup kembali, sedangkan dia masih menanggung hutang, maka dia tidak akan dapat memasuki surga selagi hutangnya tidak dijelaskan. Hadis riwayat Mus'ad Ahmad. Sayyidina Salamah bin Aqwah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa satu jenazah lalu dibawa kepada Rasulullah SAW supaya baginda SAW menyembahyangkannya. Lalu baginda SAW bertanya, apakah dia ada menanggung hutang? Maka para sahabat radhiyallahu anhu, maka para sahabat ajma'in menjawab, tidak. Lalu baginda SAW menyembahyangkannya. Kemudian dibawa satu jenazah yang lain. Maka baginda SAW bertanya, apakah dia ada menanggung hutang? Mereka menjawab, ya. Maka baginda SAW bersabda, kamulah yang menyembahyangkan saudara kamu itu. Lantas Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, saya akan menanggung hutang itu. Lalu baginda SAW pun menyembahyangkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda,
Sesiapa yang berhutang daripada orang ramai dengan niat akan membayar hutangnya itu, maka Allah SWT akan melaksanakan hutang itu. Sesiapa yang berhutang daripada seseorang sedangkan niatnya ialah untuk tidak membayar hutang itu, maka Allah SWT akan membinasakan harta itu. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan Allah SWT akan melaksanakan hutang itu bermaksud Allah SWT akan membantunya untuk membayar hutangnya, dan sekiranya hutang itu tidak tertunai semasa hidupnya, maka Allah SWT akan tunaikan daripada pihaknya sendiri pada hari kiamat. Sementara Allah SWT akan membinasakan hartanya bermaksud bahawa kerana niat yang buruk, dia akan menanggung kerugian jiwa dan harta. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT bersama orang yang berhutang sehingga dia melaksanakan hutangnya dengan syarat hutangnya itu tidak digunakan untuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah berhutang seekor unta dan membayar hutang itu dengan unta yang lebih besar daripada unta yang dihutangnya. Dan baginda SAW bersabda, orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang terbaik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abdullah bin Abu Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah berhutang daripadaku 40.000. Setelah baginda mendapat harta, maka baginda SAW telah memberikan harta itu kepadaku sambil berdoa untukku, semoga Allah SWT memberkati ahli keluarga dan hartamu. Balasan untuk hutang ialah hutang itu dibayar, ucapan terima kasih dan pujian terhadap si pemberi hutang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika saya memiliki emas sebanyak gunung Uhud, saya hanya akan bergembira apabila semua emas itu habis sebelum cukup 3 hari, kecuali sedikit yang disimpan untuk membayar hutang. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dapat dengar pada petang ini yang mulia dengan hal ehwal berkaitan dengan hutang. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita dengar tadi dapat kita mengingat diri kita, ahli keluarga kita. Sebab apabila seorang jenazah yang sedang diuruskan akan ditanya, adakah jenazah ini mempunyai hutang, agar ada warisnya yang sanggup membayarnya supaya urusan jenazah dapat disempurnakan, bukan saja sempurna dari segi zahirnya, tapi juga sempurna dari segi batinnya, rohnya dan sebagainya. Jadi insyaAllah dengan apa yang telah kita dengar pada pertanyaan ini, mudah-mudahan kita dapat tiba dan dapat ambil bahagian dalam perkara yang berkaitan dengan hutang. Mereka kita memang ada hutang, tapi bagaimana kita aturkan supaya kita dapat bayar dengan merancang untuk niat tidak, bukan niat tidak bayar hutang, tapi niat untuk boleh membayar hutang, dan jangan ada niat langsung dalam hati kita tidak niat atau tak bayar hutang. Kalau tidak akan tertanggung apabila kita bayar. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sampai-sampaikan dan kita ada dengan tasbih kepada surah Allah. Bismillahirrahmanirrahim.